Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Kefahaman surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Sila anak-anak rujuk ke muka surat 30 hingga 38 buku teks tingkatan 5. Standard pembelajaran atau standard kandungan. Yang pertama, baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Menyatakan ciri-ciri mukmin berjaya dalam ayat, menerangkan salah laku seksual dan akibatnya, menjelaskan pengajaran ayat. Kriteria kejayaan. Anak-anak dapat baca ayat dengan betul, fahami maksudnya, menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada ciri mukmin berjaya dalam ayat, menerangkan salah laku seksual. Yang tersebut dalam buku ini ialah zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'i dari segi maksud dan contoh. Menjelaskan 3 daripada akibat salah laku seksual. Menjelaskan 2 pengajaran ayat. Baiklah, marilah kita sama-sama melihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisul firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kita lihat satu persatu maksud bagi potongan ayat. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman tadi? Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dan menunaikan zakat harta itu. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani batagha wara'a zalika faulaika humul 'adun, kemudian sesiapa yang mengingatinya selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa lagi ciri orang yang beriman? Dan mereka yang menjaga amanah dan janji. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara solat. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Mewarisi apa?
allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Okey, demikian maksud potongan ayat. Okey, kita lihat yang seterusnya, ciri-ciri mukmin yang berjaya disebut tadi dalam ayat, kita keluarkan satu persatu. Yang pertama, beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang seterusnya, menunaikan zakat, menjaga kehormatan diri, menjaga amanah dan janji, sentiasa pelihara solat. Okay, itu ciri mukmin yang berjaya. Okay, Ustazah senaraikan. Sebentar lagi kita akan perincikan satu demi satu. Kita lihat slide yang seterusnya. Okey, penerangan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Okey, beriman kepada Allah. Maksudnya di sini, orang yang sentiasa yakin bahawa hanya Allah yang berhak disembah dengan melakukan suruhan dan tinggalkan larangan. Okey, ciri mukmin yang pertama ialah beriman pada Allah. Maksudnya apa? Orang ni dia sentiasa yakin Allah saja yang berhak disembah. Okey, lantas dia menunaikan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Kita lihat yang kedua, cirinya ialah khusyuk dalam solat. Apa maksudnya? Okey, khusyuk dalam solat maksudnya menumpukan sepenuh hati. Okey, tumpukan sepenuh hati, menghayati. Okey, penghayatannya adalah dengan cara menetapkan anggota, fahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Melalui penghayatan ini dan pemahaman terhadap setiap maksud bacaan, okay, kita dapat khusyuk dalam solat sebab kita tumpukan sepenuh hati. Yang ketiga ialah menjauhi perbuatan dan perkataan sia-sia. Okay, maksudnya di sini orang yang jauhi perkataan dan juga perbuatan yang tidak berfaedah atau perkara-perkara yang merosakkan akhlak, maka dia termasuk dalam ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Okey, kita lihat ciri yang seterusnya. Okey, menunaikan zakat. Okey, apa maksud menunaikan zakat? Keluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak dengan syarat yang ditetapkan. Dalam harta kita ada hak orang lain. Jadi, andai kata kita menunaikan zakat tersebut dengan memberikan kepada yang berhak, insya-Allah kita adalah mukmin yang berjaya. Menjaga kehormatan. Maksudnya di sini ialah jaga dan elakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh syarak. Itu maksud menjaga kehormatan. Menjaga amanah dan janji. Apa maksud menjaga amanah dan janji? Jaga tanggungjawab kita dalam urusan. Apa yang diberi kepada kita, laksanakan dengan baik. Memelihara solat. Tunaikan solat pada waktunya dengan sempurna mengikut syarat dan rukun. Okey, menunaikan solat pada waktunya, okey, dan sempurnakanlah mengikut syarat dan rukun. Itu adalah ciri mukmin yang berjaya. Okey, kita lihat pula tentang salah laku seksual. Okey, yang diterangkan dalam buku ini. Okey, ada 3 salah laku seksual. Kita lihat daripada segi maksud dan contoh. Yang pertama, zina. Apa maksud zina? Zina ialah persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Okey, sesiapa yang melakukan persetubuhan haram sedangkan mereka belum sah bernikah, itu kita sebut zina. Contoh dia apa? Persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Dah namanya kekasih, maksudnya mereka bukan lagi suami isteri. Okey, lakukan persetubuhan, maka itu adalah kategori atau contoh zina. Yang kedua ialah sumbang mahram. Apa maksud sumbang mahram? Okey, persetubuhan haram antara lelaki perempuan yang diharamkan berkahwin atas faktor
keturunan, penyusuan dan persemendaan. Okey, contoh yang paling mudah persetubuhan haram, okey, dengan bapa kandung. Persetubuhan haram dengan adik. Okey, persetubuhan haram dengan abang. Okey. Haram dilakukan, dah namanya pun sumbang mahram sebab mereka ini adalah keturunan kita. Okey, bukan orang yang dibolehkan kita berkahwin dengannya. Dan yang ketiga ialah hubungan seks luar tabi'i. Persetubuhan haram dengan cara bertentangan dengan tabiat manusia semula jadi. Okey, tabiat manusia semula jadi, okey, lelaki dengan perempuan dihalalkan dengan sebab akad. Okey, ini hubungan seks luar tabi'i ni contohnya liwat, musahaqah, okey, perempuan dengan perempuan, liwat, okey, okey. Lelaki dengan lelaki, onani, memuaskan nafsu sendiri dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Itu dia 3 salah laku seks: seksual, zina, sumbang mahram, hubungan seks luar tabi'i. Okey, apa akibat sebenarnya salah laku ini? Okey, salah laku ini, okey, yang kita pelajari ini ialah salah laku seksual ni tadi. Okey, apa akibatnya salah laku seksual ni tadi? Okey, yang pertama, hilang kelayakan warisi harta pusaka. Okey, hilang kelayakan warisi harta pusaka bagi anak yang tidak sah taraf. Andainya hasil daripada sumbang mahram tu tadi ada anak sumbang mahram ataupun zina tu tadi, ada anak tidak sah taraf, anak ini bukan dapat mewarisi harta pusaka sebab dia bukan anak yang sah taraf. Gangguan emosi dan mental sebenarnya. Ada kala contohnya lah sumbang mahram itu bukan kerelaan si anak contohnya. Okay, ia akan menyebabkan gangguan emosi dan mental kepada anak tersebut. Okey, serta menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Runtuh institusi kekeluargaan. Okey, runtuh institusi kekeluargaan. Okey, selain daripada itu, salah laku seksual itu sebenarnya juga memudahkan kita terdedah kepada penyakit. Okey, terdedah kepada penyakit. Contohnya apa? Okey, sifilis, okey, AIDS dan sebagainya. Sebab itu dilarang seks secara bebas. Dan yang terakhir, boleh mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah yang lain. Mungkin boleh mengakibatkan bunuh dan sebagainya. Okey, pengajaran ayat kita boleh dapat di sini ialah kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan. Kita hendaklah tunaikan solat dengan khusyuk. Okey, solat dengan khusyuk agar dapat jadi hamba Allah yang bertakwa. Kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Jaga kehormatan diri agar tidak terlibat dengan salah laku seksual yang menyebabkan kita terdedah kepada penyakit berbahaya. Dan yang keempat, kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Okey, untuk anak-anak, ingat ya, pengajaran ayat kita mulakan dengan kita hendaklah, okey, kemudian isinya, kemudian okey, keterangan. Okey, kita hendaklah, okey, dia punya pendahuluan, tunaikan solat dengan khusyuk, dia punya isi, agar jadi hamba Allah yang bertakwa adalah dia punya keterangan. Okey, demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak. Okey, ayat kefahaman ayat surah Al-Mu'minun 1 hingga 11. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.